Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada semua penonton-penontonnya. Hari ini bersama saya, hos anda, Muhammad Hakimi bin Abdul Hamid dalam rancangan Dah Vaksin ke Belum? Hari ini kita nak kupaskan tentang vaksin bersama pakar-pakar kita hari ini. Okey, dalam rancangan hari ini, kami menjemput pakar-pakar dalam bidang vaksin. Kita ada dua orang doktor iaitu Dr. Amiruddin daripada Hospital Besar Melaka dan lagi seorang iaitu Dr. Hurin dari Hospital Sarawak. Okey. Kami juga menjemput wakil dari Jabatan Kebajikan Masyarakat iaitu Cik Hanis. Betul ya nama Cik Hanis? Okey. Seterusnya rancangan ini juga kami menjemput wakil dua orang awam ya daripada Universiti Teknikal Malaysia Melaka iaitu saudara Haris dan saudara Koyum. Dengar ya? Dengar. Okey. Alright. Akhir sekali kami menjemput wakil orang asli bersama rancangan kita yang beliau berasal daripada kawasan pendalaman ya mengikut maklumat yang kami terima iaitu Cik Jensen Marshall. Betul ya? Okey. Hari ini kita nak kupas apa itu vaksin. Boleh kita boleh dengarkan penjelasan ini daripada pakar-pakar kita. Okey, Dr. Amir, saya nak 7 soalan. Boleh tak? Boleh. Supaya penonton kita boleh tahu dengan lebih lanjut apa itu vaksin. Boleh tak Dr. Amir terangkan apa itu vaksin? Okay. Vaksin itu ia mengandungi antigen yang diperoleh dari sebahagian atau keseluruhan struktur virus atau bakteria yang telah dimatikan ataupun telah dilemahkan. Antigen dalam vaksin ini berfungsi untuk merangsang sistem imuniti tubuh badan seorang itulah untuk membentuk imun terhadap jangkitan penyakit yang tertentu. Okey. Alright. Boleh saya nak tahu bagaimana vaksin itu berfungsi? Okey, kebiasaannya di dalam tubuh badan manusia lah ataupun dalam ini kanak-kanak, dia akan menghasilkan sel ataupun antibodi yang semula jadi untuk melindungi daripada jangkitan virus atau bakteria. Walau bagaimanapun dengan vaksin ini ia boleh merangsangkan lagi sistem imuniti badan tersebut. Antigen itu akan merangsang dan menghasilkan antibodi yang khusus terhadap penyakit yang tertentu. Okey. Faham ya semua? Faham. Okey, sekarang kita nak pergi dengan lebih lanjut. Saya nak tujukan soalan ni kepada Dr. Hurin kita. Saya nak tanya 2 soalan, boleh ya? Dr. Hurin Boleh. Alright, saya nak tanya yang pertama, apakah kebaikan vaksin? Adakah ia selamat? Itu soalan yang pertama. Dan soalan yang kedua, apakah nasihat kepada ibu bapa tentang mengenai vaksin? Okey, untuk kebaikan vaksin, seperti yang kita tahu, vaksin ni dia boleh melindungi diri, keluarga serta komuniti dari jangkitan penyakit berjangkit. Terutama untuk bayi yang mempunyai sistem imun yang pramatang. Imuniti pasif yang diperoleh oleh bayi dari ibu dia hanya berkekalan sehingga beberapa minggu atau bulan sahaja. Kos vaksin juga dia lebih murah jika dibandingkan dengan kos merawat jangkitan dan ia berupaya untuk mengelakkan wabak penyakit serta membasmi penyakit seperti penyakit polio di Malaysia ni. Untuk vaksin ni selamat ataupun tidak, sebelum vaksin ni dipasarkan secara komersial untuk digunakan, ia diuji dengan rapi pada ribuan orang menerusi kajian klinikal secara berskala besar. Ia dipantau dengan ketat bagi menjamin keselamatan penerima vaksin. Pihak Berkuasa Kawalan Dadah Kementerian Kesihatan Malaysia KKM juga akan mendaftarkan atau meluluskan suatu vaksin sebelum ia boleh digunakan di Malaysia. Maksudnya semua vaksin yang ada di Malaysia ni ia selamat untuk digunakan. Untuk soalan yang seterusnya, apa nasihat saya kepada ibu bapa atau penjaga mengenai vaksin? Ibu bapa atau penjaga perlu memantau keadaan anak mereka atau penerima vaksin dari semasa ke semasa. Sila dapatkan rawatan dari klinik atau hospital yang terdekat sekiranya anak anda atau penerima vaksin mengalami sebarang kesan sampingan. Contoh kesan sampingan yang diorang akan alami seperti menangis secara berterusan, pucat, berlaku ruam panas, kesukaran untuk bernafas, mengantuk yang serius dan banyak lagi kesan daripada
selepas menerima vaksin ni. Kalau untuk penduduk pedalaman pula, diorang boleh memaklumkan kepada pihak yang terbabit sekiranya anak anda mengalami gejala seperti yang saya sebutkan tadi, dan wakil penduduk hendaklah memberitahu pihak KKM supaya mendapat rawatan dengan segera. Okay. Antara faedah pemberian vaksin ni, dia boleh melindungi penyakit, dan vaksin yang boleh mengancam nyawa adalah jauh lebih tinggi berbanding risiko vaksin itu sendiri. Oh, okey. Jelas? Sudah? Oh, penjelasan yang sangat jelas yang diberikan daripada Dr. Hurin ya. Okey, seterusnya kita nak tujukanlah. Kita tak dapat tahu mengenai statistik vaksin di negara kita ni kadang-kadang naik, kadang-kadang menurun, betul tak? Di sini saya nak tujukan dua soalan kepada wakil JKM kita iaitu Cik Hanis. Okey, soalan yang pertama ialah berapakah bilangan statistik orang yang tidak mengambil vaksin? Dan yang kedua adalah apakah tindakan JKM untuk menyedarkan bagi golongan tersebut untuk mengambil vaksin? Okey, kalau semua tahu, seramai 40% yang tidak mengambil vaksin ini. Kerana dia orang tidak mendedahkan kebaikan vaksin imunisasi ini, kerana dia orang tak tahu kebaikan. So lagi 60% dia orang dah didedahkan dengan kebaikan vaksin imunisasi ini. So menjawab soalan kedua tu, program imunisasi kebangsaan melakukan program tersebut untuk menyebarkan kebaikan vaksin tersebut. So ada sesetengah penduduk pedalaman dia tak mengambil tahu dan tak tahu pun tentang kebaikan vaksin tersebut. Contohnya penduduk pedalaman dia tak ada kelebihan seperti media sosial, telefon, komputer, internet. So dia orang tidak tahu melalui tersebut. So kaedah kita perlukan adalah kita perlu mengadakan program ataupun penyebaran poster mengenai kebaikan vaksin ini. Itu je langkah kesedaran terhadap orang penduduk pedalaman ni sekarang. Okey, menjawab soalan ya, siapa yang saya tanya tu. Okey, lepas ni kita akan bersama wakil dua orang awam dan wakil orang asli kita ya. Okey, sekarang kita akan berehat sebentar dulu. Nikmatilah iklan-iklan kami. Terima kasih. Selamat kembali bersama saya, hos anda Muhammad Hakimi dalam rancangan Dah Vaksin ke Belum? Okey, sekarang saya nak open dua soalan daripada dua orang wakil orang awam kita daripada Universiti Teknikal Malaysia Melaka, iaitu saudara Haris dan saudara Koyu. Okey, mereka berdua ni boleh tanyakan soalan kepada doktor-doktor kita ataupun pakar-pakar kita. Okey, silakan. Siapa nak mula dulu? Saudara Haris. Okay. Assalamualaikum Iskandar. Saya UTM tahun 2. Okey, di sini saya nak menanyakan kepada Dr. Hurin. Vaksin itu Ya, boleh ulang soalan? Tak berapa jelas lah Cik. Cik Haris, orang yang tidak ingin mengambil vaksin atau anti vaksin, macam mana cara untuk kita nak nasihat orang yang nak ambil vaksin ni supaya mereka ambil vaksin? Sebab saya lihat banyak di media saya rasa Haris ada salah satu agenda lain untuk merosakkan hidup mereka. Walhal vaksin itu sendiri sangat baik untuk kita.
Minta Dr. Hurin jelaskan. Terima kasih. Boleh ulang. Soalan pertama tadi boleh ulang balik? Agak tidak jelas. Saya rasa Soalan pertama, internet connection Haris. soalan pertama, beberapa kalikah kekerapan untuk seorang itu mengambil vaksin? Oh, okey. Okey, menjawab kepada soalan pertama Encik Haris. Sesetengah vaksin ni dia memberi perlindungan untuk tempoh yang terhad. Maka dos tambahan booster diperlukan untuk merangsang sistem daya lawan jangkitan, iaitu imun badan kita lah, dan memastikan antibodi pada paras yang tinggi. Sekiranya anak anda tidak mengambil dos tambahan mengikut jadual yang ditetapkan, mereka tidak akan dilindungi dengan berkesan. Untuk soalan yang kedua, apakah nasihat untuk orang yang anti vaksin kan? Kita kena, pada pendapat saya, kita kena bagi tahu dia orang apa kepentingan atau kebaikan vaksin. Seperti yang saya telah nyatakan tadi, ia mampu mengelakkan daripada jangkitan penyakit terutama untuk bayi. Bahaya penyakit tersebut, bahaya penyakit dari anti vaksin ni lebih teruk daripada kesan sampingan vaksin itu sendiri. Bahkan vaksin ni dia banyak menyelamatkan ramai nyawa di dunia ni. Islam juga membenarkan vaksin. Pada pendapat saya. Adakah yang menjawab soalan kamu, saudara Haris? Ya, sangat Ya, jelas ya. menjawab Jawapannya. soalan. Jawapannya sangat okey. saya menggemar. Saya pun rasa begitu. Okey, seterusnya saya teruskan kepada saudara Koyum untuk tanya kepada Hai. pakar-pakar kita. Okey, untuk saya ada soalan kepada Dr. Amir. Tadi Dr. Hurin telah menjelaskan tak silap saya tentang bagaimanakah setengah vaksin diberi dan beberapa kali kan. Okey, persoalan saya, berapa lamakah tempoh perlindungan yang diperoleh dari imunisasi dan juga bagaimana vaksin dikatakan selamat sekiranya mengandungi kuman? Boleh Dr. Amir terangkan? Okey, bagi soalan yang pertama itu, tempoh perlindungan yang diperoleh daripada vaksin tersebut adalah bergantung kepada vaksin tersebut ya. Ada setengah vaksin yang boleh memberi perlindungan sepanjang hayat. Ada juga yang perlindungan sehingga 30 tahun. Tetapi ada juga vaksin yang memerlukan dos tambahan untuk memastikan perlindungan berterusan seperti yang telah dijelaskan oleh Dr. Hurin. Untuk soalan kedua, vaksin itu dihasilkan dengan mengambil keseluruhan ataupun sebahagian sahaja yang virus atau bakteria yang telah dimatikan ataupun telah dilemahkan. Jadi virus atau bakteria itu tidak berupaya untuk menyebabkan penyakit pada kanak-kanak yang sihat. Seperti mana kita tahu, kanak-kanak juga ataupun kita sebagai manusia sudah mempunyai sistem imunisasi sendiri di dalam tubuh badan kita. Vaksin ini hanyalah untuk merangsang dia supaya untuk melawan penyakit tersebut. Saudara Koyum? Terima kasih Dr. Amir kerana memberi. Tadi saya rasa Koyum lupa nak intro diri Koyum. Koyum ni daripada UTM, betul tak? Oh, ya betul. Minta maaf. Ya, saya dari Penaja satu kelas. Satu kelas dengan saudara Haris ke? Betul. Saya satu Ya, kelas dengan saudara Haris. Awak ni. Okey. Lupa nak beritahu saya tu, saya tertanya tu. Okey. Okay. Last sekali. Akhir sekali kita bersama Cik Jensen kita, iaitu wakil daripada orang asli ya. Betul Jensen? Betul. Okey, boleh tak Cik Jensen terangkan di manakah kawasan ataupun lokasi Cik Jensen? Adakah betul-betul pedalaman ataupun sekadar Okey. Pertama sekali selamat pagi kepada rakan-rakan dan juga kepada penonton. Nama saya Jensen dan tempat saya berasal iaitu daerah Tambunan. Dia boleh dikatakan sebagai satu pedalaman sebab dia terletak di tengah-tengah Sabah. So dia boleh dikategori sebagai pedalaman, tetapi tempat sendiri itu
bukanlah dalam situasi pedalaman, dia lebih kepada pekan kecil. Tetapi terdapat kampung-kampung di sekeliling daerah itu yang tak mempunyai elektrisiti, tak mempunyai air, boleh dikatakan sebagai memang pedalaman. Oh, macam mana diorang boleh teruskan hidup dekat sana? Tanpa elektrisiti, tanpa air. Itu saya kurang pasti, tapi mereka akan keluar juga kepada pekan-pekan kecil ni untuk jual hasil, jualan ke ataupun nak beli barang seperti keperluan, barang keperluan lah. Sumber-sumber makanan lah, mesti diorang cari kerja lah kan, mesti keluar kan. Betul lah, okey. Itulah, saya pun nak tanya pada Cik Jensen, saya ada soalan. Adakah penduduk pedalaman ni tahu akan kepentingan vaksin? Menurut kawan saya, iaitu seorang cikgu yang sedang mengajar dalam pedalaman tersebut, pertama sekali ia penduduk tersebut mungkin tak berapa tahu akan kepentingan vaksinasi itu, tetapi mereka cuma tahu bahawa ia itu penting. Mereka tak tahu impak dia apa itu, apa impak kepada anak-anak, tetapi mereka memenangkan itu nasihat daripada doktor-doktor itu sendiri. So mereka dengar aja lah. Mereka dengar sebab setiap tahun ada 2 kali di mana klinik daripada daerah saya sendiri akan turun kepada kampung-kampung tersebut untuk memberi check up, bagi ubat. Oh, ada lah diorang datang. Nasihat. Ada diorang datang. Oh, jabatan Tetapi memang akan masa sana lah. tapi memang akan susah sebab dia memakan lebih 3 jam untuk masuk. Betul dalam tu Memang dalam. Hari tu ada kru saya tunjuk video yang Cik Jensen tunjuk di mana kawasan Cik Jensen nak masukkan motor pun susah. Betul ke? Itu lah. Betul. Oh, dah banyak situasi kereta mati tengah jalan semua tu. Oh, tu kalau kereta mati macam mana tu Cik Jensen? Kalau orang nak settlekan tu? Itu saya kurang pasti. Kalau mereka tunggu sampai kering ataupun mereka panggil tow dari luar. Oh, okey. Jelas jawapan ni. Okey. Sebelum kita akhiri rancangan kita, saya nak tanya kepada semua pakar-pakar kita di sini ni bersama 2 orang awam dan juga wakil orang asli. Saya nak tanya, apa ucapan anda kepada rakyat Malaysia tentang kesedaran vaksin? Boleh? Kita mulakan dengan Dr. Amir. Okey, saya ingin menyerulah kepada seluruh rakyat Malaysia yang masih belum mengambil vaksin. Kerajaan telah menghabiskan sejumlah wang yang besar untuk membangunkan vaksin ini untuk memastikan kesihatan kita semua terjaga. Jadi vaksin ini tidak membahaya pun, malah ia membantu kita untuk menjadi lebih sihat. Betul. Okey. Ucapan daripada Dr. Huri? Ucapan dari saya menyarankan untuk semua ibu bapa di Malaysia ni, diorang kena ambil tahulah tentang vaksin ni dan diorang kena melakukan vaksin ni ke atas setiap anak-anak diorang bagi menjaga kesihatan anak-anak diorang. Okay, teacher. Okey. Cik Hanis? Okey, semua penduduk Malaysia dan penduduk pedalaman perlulah ada kesedaran tentang kesihatan dengan menerima vaksin ini untuk sebarang untuk tahu lebih lanjut tentang vaksin ini, penduduk semua perlu tahu melalui portal kebajikan sendiri ataupun portal yang kerajaan telah tetapkan, iaitu My Government, iaitu Jabatan Kebajikan Malaysia sendiri telah sarankan vaksin itu adalah baik kan. Untuk lebih lanjut tentang vaksin ni, boleh layari laman web untuk sebarang penanyaan tentang vaksin tersebut. Itu je.
senang dapat lebih maklumat Betul juga. Betul. Okey, sekarang saya nak Saudara Haris dan Saudara Koyong. Boleh ringkas bagi Ah. ucapan terakhir. Boleh. So saya sebagai salah satu orang awam yang menerima vaksin yang dibesarkan oleh vaksin saya kecil, saya menyerulah kepada semua rakyat Malaysia ambillah vaksin ini kerana vaksin ini perlu untuk kita. Bukan sahaja untuk kita, untuk sekeliling kita sekali. Janganlah kita mengambil info-info yang tak pasti di media sosial ataupun di mana-mana sekalipun. Tanyalah kepada pakar yang telah diiktiraf seperti doktor-doktor ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat yang anda kenali. Okey, itu saja. Betul. Tak pasti jangan kongsi, betul tak? Betul. Okey, saudara Koyong. Okey, saya nak beri ucapan sikit kepada siapa yang belum mengambil vaksin maupun mengambil sifat tidak endah untuk mengambil vaksin, mereka perlu membuat lebih kajian ataupun research tentang apa itu vaksin dan apakah impak kepada anak-anak mereka. Seperti saudara Haris memberitahu, tak perlulah mereka mempercayai segala kabar angin di social media, dan juga kepada grup-grup yang kamu dapat seperti anti vaksin tu, jauhilah. Itu saja. Okey, terakhir sekali. Cik Jensen. Saya tak nak cakap banyak, cuma vaksin itu boleh menyelamatkan nyawa. Yang amat penting, terutamanya kepada sesiapa yang mempunyai anak, ia boleh menyelamatkan nyawa dan apa-apa kesesalan yang akan dihadapi. Okey. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih pakar-pakar kita semua dengan penjelasan yang sangat jelas. Saya nak ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Stay safe, stay at home. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.